Bersua kembali, 4 usahawan muda Malaysia dipilih sebagai penerima Anugerah Pengiktirafan Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial bagi Asia dan Pasifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ASCAP. Ia bersempena Persidangan Antarabangsa ASEAN Kolokium 2016 di Bangkok pada 18 hingga 21 Februari. Persidangan itu akan menghimpunkan usahawan dari 20 buah negara bagi menjalinkan kerjasama perniagaan dan membincangkan isu semasa berkaitan cabaran keusahawanan di peringkat ASEAN dan global. Dan bersama-sama dengan kami di studio adalah salah seorang daripada 4 penerima anugerah yang akan turut serta pada persidangan itu nanti, iaitu Encik Effendi Zulkifli yang juga pengerusi ASEAN Youthpreneur Community AYPC. Terima kasih banyak-banyak dan tahniah saya ucapkan di atas anugerah yang akan diberikan, yang akan diterima tidak lama lagi. Okey, jadi mungkin saya diberitahu sebenarnya ini adalah anugerah yang pertama kali dikeluarkan oleh Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial ini, dan Malaysia merupakan antara penerima anugerah terbanyak. Saya kira 4 daripada beberapa ramai calon usahawan di peringkat Asia dan juga Pasifik ini. Apakah betul ataupun bagaimana? Mungkin boleh cerita sikit pasal anugerah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Astro Awani di atas jabatan ini. Saya sangat menghargai mewakili rakan-rakan yang lain. Sejarah background Global Leadership Institute ini bermula sebenarnya baru dalam 2 tahun yang lepas, apabila isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi serantau melibatkan ASEAN dan juga dunia, terutamanya apabila Malaysia sendiri terlibat sebagai the chairman untuk ASEAN pada tahun lepas. Jadinya usaha yang dibuat oleh United Nations ini under ASCAPE, Suruhanjaya Ekonomi Sosial Ekonomi ASEAN Pasifik yang berpusat di Bangkok ini sebenarnya mempunyai link yang cukup rapat dengan rakan-rakan Global Leadership Institute yang base-nya berpangkalan di Filipina. Saya sendiri juga adalah salah seorang advisory council untuk Global Leadership Institute. Malaysia alhamdulillah kerana kita menunjukkan pencapaian cukup mantap, cukup hebat di persada antarabangsa, terutamanya kejayaan menganjurkan pelbagai program ASEAN sebagai tuan rumah pada tahun lepas. Kita diberi penghargaan yang cukup tinggi seramai 4 orang anak muda usahawan yang telah dipilih sebagai pemenang award UN Escape di atas sumbangan mereka dalam bidang ekonomi sosial. Ia bukan semata-mata dikira berdasarkan sumbangan anda, kekuatan ekonomi anda kerana jumlah kekayaan worth yang besar, tetapi juga apakah sumbangan anda itu memberi impak kepada keseluruhan sosial ekonomi anak muda, malahan budaya. Okey, apakah sebenarnya contoh sumbangan daripada serta impak yang diberikan oleh anak muda Malaysia, termasuk Encik Effendi sendiri kepada ekonomi dan juga sosial di Malaysia? 4 orang ini antaranya yang boleh saya perkenalkan, saya sendiri Effendi Zulkifli, rakan saya Syed Hezri dan juga Tuan Indra. Mereka ini sebenarnya adalah usahawan yang telah terkenal di peringkat global. Kalau di peringkat saya sendiri, saya sendiri menyumbang dalam penubuhan ASEAN Youthpreneur Community yang menghimpunkan 10 usahawan muda di seluruh negara ASEAN yang kami telah anjurkan 4 program antarabangsa tahun lepas saja. Penglibatan 2 program antarabangsa. Keduanya saya juga sebagai Deputy Secretary General of Malaysian Turkish Chamber of Commerce and Industry, kami juga telah menggalakkan pelbagai import ekspor di antara 2 negara, bilateral antara 2 negara. Manakala walaupun kami meneruskan juga itu adalah NGO international, kita juga mengusahakan syarikat corporate sendiri. Saya sendiri dengan sebagai CEO Zikir Dynamic Malaysia Sdn Bhd dalam bisnes superhuman fitness teknologi. Manakala sahabat saya yang juga menerima award ini, saudara Syaril Indra, beliau mengusahakan antara syarikat pertama di Malaysia yang membuat teknologi wind ataupun wind farming, solar farming yang telah disumbangkan pada seluruh dunia, banyak di Korea, di Indonesia dan sebagainya. Dan beliau membangunkan tempat-tempat yang rural area dengan solar farming itu, wind farming itu menyelesaikan berbagai masalah. Manakala Syed Ezri pula dengan animasinya Ninja Cat itu sebenarnya telah ada di lebih hampir 40 buah negara, menang award di Korea, menang award di Japan. Cuma mungkin Malaysia tak kenal
dan beliau juga terlibat dalam keseluruhan kempen dan branding promoting untuk One ASEAN pada tahun lepas. Ini orang yang bawa nama Malaysia. D1AS. Yes, di One Okey. AS. Okey. Kalau kita tengok dari segi sumbangan itu kan, adakah anugerah ini dapat melonjakkan lagi serta memperluaskan peluang perniagaan bukan saja kepada anak muda yang telah menerima anugerah ini, kerana saya percaya di bawah anda ada banyak lagi anak-anak muda di bawah bimbingan anda, adakah ini dapat mempuaskan lagi peluang perniagaan mereka dan sejauh manakah Malaysia bersedia untuk menghadapi banyak sebenarnya perjanjian dan kita tangani dengan antara TPPA, kita ada kita ada AEC, kita ada FTA. Adakah kita bersedia untuk menghadapi semua itu nanti? Okay. Soalan yang cukup menarik dan hebat sekali, besar gagasan ini. Kita sebenarnya telah bersedia. Saya kembali tentang apakah peluang-peluang ruang-ruang melalui award ini. Sebenarnya ianya adalah satu inspirasi dari ikon-ikon ini kepada anak muda di seluruh ASEAN, khasnya di Malaysia. Kalaulah banyak sungguh penghargaan diberi kepada artis-artis hiburan, maka mereka yang telah terlibat dalam dunia keusahawanan yang beri impak yang lebih besar lagi dalam sudut ekonomi, sosial dan sebagainya, ini perlu juga harus dihargai. Apatah lagi jika yang dihargai itu adalah mereka di peringkat United Nations. Of course, kita telah bersedia sebenarnya. Kalau kita lihat ya pada tahun lepas, jumlah ekspor, saya ambil contoh paling dekat yang saya sedang buat sekarang ni antara Malaysia dan Turki. Kita telah ekspor hampir 1 bilion produk kita ke Turki, 1 bilion. Tapi kita import baru saja 200 juta. Satu kapal pergi ke Turki, balik separuh kosong. Maknanya kita juga banyak mengeksport. Kita juga telah membangunkan pelbagai ruang-ruang macam Magic misalnya, antara satu bentuk institusi yang telah membangunkan usaha-usaha di peringkat anak muda, startup, di peringkat teknologi yang sebenarnya memberi juga peluang-peluang kepada seluruh usaha-usaha ASEAN datang ke Malaysia belajar tentang itu. Kita juga sebenarnya telah banyak membuat hubungan-hubungan ekonomi bilateral dan juga perhubungan dari segi ekonomi. Kita telah bersedia kerana kerajaan telah menyediakan segala fasiliti yang cukup lengkap dan baik sekali sebenarnya. Okey. Tetapi terdapat sedikit kebimbangan saya rasa kalangan PKS kalau kita tengok dari segi TPPA, sebab saya tahu usul ini akan dibawakan oleh anak-anak muda seperti anda ke ASEAN Colloquium nanti, usul TPPA ini, dan pada masa sama antara yang paling mendapat kata orang perlindungan adalah kalangan PKS sendiri. Bagaimana GLI ataupun Global Leadership Institute di bawah kepimpinan anda boleh membantu mempersiapsediakan anak-anak PKS ini menghadapi TPPA? Secara jujurnya, saya akan bercakap dari segi perspektif TPPA yang telah dipersetujui di Parlimen. Majoriti ahli Parlimen di Malaysia telah bersetuju untuk menandatangani TPPA, dan kita sebagai usahawan muda, usahawan di peringkat global harus sepakat dan menyokong usaha-usaha kerajaan yang saya yakin telah menyediakan pelbagai fasilitis dan juga persediaan yang baik. Walaupun ada pendapat-pendapat kerisauan di peringkat akademisiannya, di peringkat mereka yang membangkang. Kadang-kadang saya melihat, Hana, ya, dua golongan yang begitu perspektif yang terlampau negatif. Satu golongan yang terlampau positif. Walau bagaimanapun, kita harus sedar bahawa kita tidak boleh lari ataupun kita tidak boleh takut menghadapi dunia globalisasi. Kalau ada sejarah lepas yang dijadikan sebagai satu rujukan, sejarah itu sebenarnya melibatkan satu generasi yang berbeza. Generasi sekarang lebih alert. Contoh paling terdekat, 4 orang usahawan anak muda ini. Mengapa mereka boleh berjaya melaksanakan ataupun sukses story di luar negara? Ini menunjukkan bahawa TPPA bukan halangan, malahan boleh memberi peluang. Ada TPPA ke ataupun tidak ada TPPA, usahawan-usahawan yang global yang sedia ada ini telah lama berjuang di peringkat global. Jadi kita membuka ruang lagi sebenarnya kepada usahawan lain juga untuk sama-sama mengikut jalan langkah yang baik ini, yang positif ini. Terima kasih banyak-banyak Encik Effendi. Banyak yang perlu kita katakan sebenarnya mengenai TPP dan bagaimana ia boleh memberi peluang kepada PKS sebenarnya untuk mengembangkan perniagaan mereka, dan saya harapkan Global Leadership Institute ini dan juga ASEAN Colloquium nanti akan bawakan lebih banyak input kepada anak-anak PKS ini untuk membantu mereka dalam menghadapi TPPA. Terima kasih banyak-banyak tadi Encik Effendi Zulkifli dari Global Leadership Institute bagi bercakap mengenai ASEAN Colloquium 2016 di Bangkok nanti.